Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, di tahun yang baru ini, kita telah masuk tahun ketiga pimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah masuk tahun yang ketiga, belum 3 tahun, tapi sudah masuk tahun yang ketiga. Bulan November 2025, genap 3 tahun Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Jadi di tahun yang baru ini, adakah terdapat kemungkinan untuk Anwar Ibrahim tumbang? Itu persoalan yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anwar Ibrahim tumbang pada tahun 2025, Parlimen dibubarkan pada tahun 2025, Anda rasalah tuan-tuan dan puan, siapa yang layak untuk menjadi kerajaan baru, yang pemimpin individu paling layak untuk menjadi PM ke-11. Nah, adakah gabungan-gabungan di dalam parti politik hari ini, mungkin BN dan PAS, ataupun BN dan PN bergabung bentuk kerajaan baru, ataupun Anwar Ibrahim akan tetap bertahan? Nah, ramai yang tidak suka dengan Anwar Ibrahim. Maaf saya cakap begini, tapi berita baiknya ramai juga yang suka dengan Anwar Ibrahim. Jadi kalau nak tumbangkan Anwar Ibrahim, kalau boleh kita tunggu selesai satu penggal. Selesai satu penggal. Kalau mau tumbangkan Anwar Ibrahim, disitulah dipersilakan untuk berhabis-habisan coba untuk tumbangkan Anwar Ibrahim. Nah, berkaitan dengan ini, ada satu pengakuan daripada PMX yang mengejutkan ramai. Walaupun kita tahu hari ini Anwar Ibrahim masih berada di atas sebagai PM, jauh meninggalkan Mahathir, Muhyiddin, dan mana-mana musuh politik Anwar. Saya boleh katakan begitu, sebab Anwar Ibrahim hari ini masih lagi memegang jawatan Perdana Menteri. Anwar akui tak semua keputusan kerajaan popular. Perdana Menteri mengakui tidak semua keputusan dan dasar kerajaan popular atau cepat membuahkan hasil. Bagaimanapun, Anwar berkata, keputusan dilaksanakan dengan tekad politik yang jelas. Sebagai contoh, penyasaran subsidi diesel dan sebelumnya tentang tarif elektrik yang digerakkan oleh Kerajaan Madani untuk menutup ketirisan sekian lama dek subsidi pukal yang telah disalurkan kepada pihak yang paling kaya, yang saya sebut sebagai maha kaya. Anwar berkata demikian dalam ucapan sempena Tahun Baru 2025. Kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel pada 10 Jun lalu dalam usaha untuk mengurangkan perbelanjaan dan membendung aktiviti penyeludupan. Jadi saudara-saudara, tak payahlah saya teruskan di dalam artikel ini, hanya satu soal. Kalau Anwar Ibrahim ditumbangkan, siapa yang layak menjadi PM? Adakah daripada kepimpinan PN ataupun daripada kepimpinan kerajaan yang ada hari ini? Dan soalan kedua, relevan atau tidak Anwar perlu ditumbangkan? Bagi saya, tunggu saja PRU 16. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, di tahun yang baru ini, rupanya cerita lama, cerita pada tahun 2024, ada yang belum selesai, perlu diselesaikan. Sebelum ini, rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah, kini digemparkan dengan isu skandal rasuah di Sabah. Selain daripada itu, kita rakyat Sabah dikejutkan dengan satu himpunan, satu perhimpunan yang bernama Himpunan Bangkit Sabahan. Perkara ini satu perkongsian daripada utusan Borneo Online bertarik 31 Disember 2024. 1.500 hadir Himpunan Bangkit Sabahan.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai rakyat Malaysia dan juga rakyat di negeri Sabah mengucapkan tahniah kepada yang di Pertuan Negeri Sabah, TYT Baharu Sabah Musa Aman, yang telah melafaz sumpah yang di Pertuan Negeri Sabah ke-11 bertarikh 1 Januari. Dan pada masa yang sama, saya juga menerima maklumat berita berkaitan dengan 1.500 orang hadir Himpunan Bangkit Sabahan. Nah, berkaitan dengan Himpunan Bangkit Sabahan ini, terdapat satu tulisan di dalam artikel ini yang amat menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada Anda semua yang menonton video hari ini. Kira-kira 1.500 orang daripada pertubuhan NGO, bukan kerajaan, menghadiri perhimpunan Himpunan Bangkit Sabahan diadakan di Anjung Selera Likas. Pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan aman itu turut disertai beberapa aktivis, termasuk wakil mahasiswa dari UMS. Beliau berkata perhimpunan sepatutnya melibatkan 3.000 peserta, tetapi dihadkan kepada 1.500 kerana penganjur tidak memperoleh permit. Saya bersama beberapa individu sebagai majlis penasihat kepada penganjur ingin meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pengurusan satu lagi kumpulan, Perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah, yang mendakwa sebagai mahasiswa UMS. Tetapi jelas kumpulan kedua itu sebenarnya didalangi oleh parti pembangkang di Sabah. Kita dapat melihatnya kerana kebanyakan mereka adalah ahli parti pembangkang. Zulkarnain mendakwa bahawa perhimpunan Aman Gempur Rasuah Sabah dipercayai, didalangi dan dibiayai oleh dua pihak yang berpangkalan di Semenanjung dan Sabah. Orang-orang ini sebenarnya didalangi oleh dua pihak. Tujuan utama mereka sudah tentu untuk menjatuhkan kerajaan negeri sedia ada, sama ada dalam masa terdekat atau lambat, dengan kerajaan gabungan GRS dan PH sebagai sasaran, PH Sabah sebagai sasaran utama. Beliau juga menolak tuntutan yang dibuat oleh Aman Gempur Rasuah Sabah yang mendesak Ketua Menteri Sabah Haji dan yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman meletakkan jawatan tanpa alasan kukuh. Katanya, apa bukti yang mereka ada untuk menunjukkan bahawa dua tokoh ini, Haji dan Musa, telah disabitkan di mahkamah sehingga terpaksa meletakkan jawatan. Saudara-saudara, setakat ini, pada pandangan saya, Haji sah sebagai Ketua Menteri Sabah, manakala Musa Aman sah sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah, TYT ke-11. Kita tak boleh membuat satu kenyataan yang memburuk-burukkan mereka. Tapi sebaliknya kita menghormati keputusan yang telah dibuat. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, apa komen Anda?